إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada surah Al-Muddathir, dan insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan daripada surah Al-Muddathir. Kita boleh tengok paparan mushaf. Insya-Allah malam ni kita akan menyambung untuk bahagian yang terakhir bagi surah Al-Muddathir. Okey, kita boleh tengok mushaf masing-masing. Muka surat 577 dalam mushaf, ayat yang ke-48 daripada surah Al-Muddathir. InsyaAllah sampailah kepada penghujung penutup surah Al-Muddathir, iaitu ayat yang ke-56. Suara tak kuat. Empat. Ya. Okey ke suara? Ni dah habis kuat dah volume. Okey. Kita mulakan bacaan daripada ayat yang ke-48. Ayat ke-48 muka surat 577 dalam mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Bacaan kita ayat yang ke-48 sampailah penghabisan penutup bagi surah Al-Muddathir. Jadi kita tengok terjemahan dulu bahagian terakhir pada malam ni. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan kalaulah ditakdirkan ada sesiapa yang boleh memberi syafaat itu. Itu maksud bagi ayat yang ke-48. Ayat yang ke-49, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Dan kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah
maka mengapa mereka berpaling lari daripada peringatan iaitu Al-Quran. Ayat yang ke-50, ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari. Farrat min qaswarah, melarikan diri ketakutan daripada singa. Ayat yang ke-52, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah, mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu, bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri. Ayat yang ke-53, kalla bal la yakhafuna al-akhirah, sebenarnya bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil, bahkan mereka tidak percaya dan tidak takut akan hari akhirat. Ayat yang ke-54, kalla innahu tazkirah, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Ayat yang ke-55, faman syaa'a dzakara, oleh itu sesiapa yang mahu beringat atau mengambil peringatan, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Ayat terakhir bagi surah Al-Muddathir, wama yadhkuruna illa an yasha Allah, dan dalam pada itu tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya, dan dialah jua yang berhak memberi keampunan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang taat. Jadi itu bacaan kita pada malam ni, bahagian terakhir daripada surah Al-Muddathir. Bahagian terakhir surah Al-Muddathir, ayat yang ke-48 sampai ayat ke-56, ialah rangkuman kepada semua sekali perbahasan yang ada dalam surah Al-Muddathir secara keseluruhannya. Kalau kita soroti daripada awal perbahasan daripada surah Al-Muddathir, kalau kita cuba tengok daripada ayat pertama ataupun bahagian pertama yang telah kita bincang sebelum pada ni, Allah Ta'ala ni dia buka surah Al-Muddathir dengan beritahu kepada kita semua yang membaca dan meneliti surah ni, bahawasanya kerja dakwah itu termasuk daripada benda yang besar dan utama, sehingga perlu dikorbankan keselesaan. Sebab itulah kalau tengok pada peringkat awal surah Al-Muddathir, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang berselimut. Kita dah sebut sebelum pada ni, Al-Muddathir ini ialah orang yang berselimut kerana ingin selesakan tidurnya. Ingin jadikan tidur dia tu lebih selesa, lebih sedap dengan dia letak selimut. Jadi Allah Ta'ala kata, qum fa'anzir, berdirilah kamu, bangunlah kamu dan berilah peringatan. Maknanya antara memberi keselesaan kepada badan dengan memenatkan badan untuk beri peringatan, maka perbuatan memenatkan badan itu lebih baik. Sebab kaedah mudah yang disebut oleh para ulama, kelelahan yang dibuat atas nama ibadah, kepenatan yang keluar dengan sebab ibadah, yang terjadi kerana ibadah, ianya akan menambah kerehatan di akhirat. Adapun kerehatan di dunia, ianya akan memanjangkan kesengsaraan ataupun kepayahan paling kurang bila mana satu orang tu berada di akhirat. Jadi cara untuk satu orang mendapatkan kebaikan yang baik dan banyak di akhirat ialah dengan dia mengurangkan keselesaan di dunia ini. Bukan salah satu orang tu dia selesa, tapi berlama-lama dalam selesa, berpanjangan dalam selesa, dan agak berkira untuk keluar daripada keselesaan, untuk masuk ke dalam kepayahan dan kepenatan ibadah, itu bukan termasuk daripada kedudukan ataupun perangai orang-orang yang rindukan dan nakkan kebaikan di akhirat. Jadi pada malam ni kita akan tengok ayat yang ke-48. Allah Ta'ala sebut tentang satu isu yang perlu dibawa oleh Nabi, yang perlu dijadikan sebagai alert, amaran, warning, awareness yang perlu diberikan perhatian oleh Nabi, ialah mencari syafaat. Sebab dalam 11 surah yang ada dalam juzuk yang ke-29 ni, kita dah melebihi separuh daripada perbahasan juzuk yang ke-29 ni, dia tetap membawa tema utama. Tema utama yang ada dalam surah Al-Mulk, kalau kita masih ingat pada perbahasan yang awal-awal dulu,
Iaitu Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkatlah Allah Azza wa Jal, di tangannya lah kerajaan yang boleh memberi berkat, yang boleh memberikan izin. Termasuk dalam keberkatan itu, termasuk dalam kesucian tabarakallah itu, kesucian Allah Azza wa Jal ialah memberi syafaat. Syafaat dengan makna pertolongan. Jadi pada bahagian yang terakhir surah Al-Muddathir pada malam ni, kita akan tengok antara isu yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliah juga ialah mereka terkeliru dalam mencari syafaat, khususnya syafaat qahriyah yang disebut oleh para ulama. Syafaat qahriyah ni ialah kita mencari pertolongan pada benda-benda yang luar betul daripada kemampuan kita. Kita boleh berusaha dengan asbab-asbab yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala. Contoh, kalau kita tengok dalam sistem alam ataupun cara kita hidup di dunia ni. Bila mana kita lapar, cara untuk menghilangkan lapar ialah dengan makan. Maknanya, lapar itu disyafaatkan dengan makan sesuatu. Maka hilanglah lapar, datanglah kenyang. Saya nak guna kalimah itu dulu untuk kita nampak perbahasan kita pada malam ni. Satu orang dia mengantuk. Mengantuk dia itu akan disyafaatkan oleh tidur sehingga mengantuknya hilang. Satu orang tu sakit. Sakitnya itu akan disyafaatkan dengan ubat-ubatan, kesembuhan yang akan datang melalui usaha ambil ubat. Ini dia panggil sunnatullah yang telah disusun. Tapi ada beberapa keadaan, benda-benda yang kita boleh tengok dalam kehidupan kita ni, iaitu duduk di atas jalan yang benar. Ianya kadang-kadang memerlukan syafaat-syafaat yang luar daripada kebiasaan. Berapa ramai orang yang menjadi penelaah, pengkaji, peneliti, masih lagi tersasar pada mencari hidayah ataupun pedoman hidup yang betul. Jadi, poin yang kita nak angkat dan fokuskan pada malam ni daripada bahagian terakhir surah Al-Muddathir ialah Asy-Syafi'in itu. Iaitu pada perkataan syafa'atus syafi'in. Maksudnya ialah pemberi-pemberi syafaat, orang-orang pihak-pihak yang boleh beri syafaat. Asy-Syafi'in itu ialah pemberi syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu Asy-Syafi'in ini ialah isim fa'il. Syafi'. Syafi' maksudnya ialah pihak yang boleh memberi pertolongan. Siapa yang boleh beri pertolongan? Okay. Kalau tengok kepribadian Nabi, zahirnya Nabi, dihantarnya Rasul kepada musyrikin Mekah, Arab jahiliah yang kita maklum dalam sirah. Nabi ini dihantar untuk menjadi pemaklum kepada jalan yang benar, penjelas. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata anal mahi, akulah orang yang akan menghapuskan, menebas segala gangguan pada jalan kebenaran. Al-mahi itu maksudnya penghapus. Mari pada perkataan maha yamhu. Maknanya nak sebut pada kita Nabi ni, syafaat dia ialah dia penunjuk jalan. Tapi dia bukan betul-betul boleh pegang kita atas jalan tu sehingga kita memang betul-betul tak akan tergelincir pada jalan tu. Itu bukan apa yang ada pada diri Nabi. Nabi hanya boleh tunjuk. Yang ikut, yang bergerak ke arah petunjuk itu ialah kita. Tapi dalam bahagian terakhir ni, kita nak tengok dan kita nak fokus penggerak sebenar-benarnya kepada jalan kebaikan tu ialah Allah Azza wa Jalla yang memberi kudrat untuk kita bergerak. Sebab kita kena tahu, Allah Ta'ala ni dia beri pada kita ikhtiar. Setiap ikhtiar itu akan ada apa yang akan berlaku selepas daripada pemilihan itu. Satu orang bila mana dia memilih, ikhtiar tu maksud dia pilih. Bila mana kita pilih untuk hidup di atas kebenaran, maka pergerakan ke arah kebenaran itu akan dibuka, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila mana kita pilih untuk duduk di atas kelalaian, maka kelalaian, jalannya, ruangnya, orang-orang yang lalai akan mula mendekat dengan kita. Sebab bila mana kita memilih, dan kita memang diuji pada pemilihan itu. Sebenarnya dalam dunia kita ni banyak benda yang kita kena pilih. Sebab itulah kalau kita tengok kan, dalam hadis yang diriwayatkan,
Bagaimana Nabi ni diajar kepada para sahabat doa salat istikharah. Doa salat istikharah. Istikharah tu maksudnya ialah memilih. Istisyar, minta pandangan. Istikharah, memilih. Okay. Dalam hadis tersebut, sahabat kata, Nabi ajar kepada kami doa istikharah ni, macam mana Nabi ajar Quran. Maknanya nak kena sebut bagi betul, nak kena ingat betul-betul, jangan buat cincang-cincang lebih-lebih kurang, tapi bagi fokus. Kalau kita tengoklah dalam hadis-hadis berkaitan dengan doa salat istikharah, doa yang terkenal tu ialah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Panjang doa tu, tapi ianya benda yang ditekankan oleh Nabi. Sehinggalah Nabi kata, sekiranya kamu ingin memilih pada benda yang paling simple. Maknanya nak pilih untuk beli benda yang simple. Kita pergi pasar raya, kita pergi grocery apa semua, nak pilih antara dua sayur ni, harga berbeza. Benda tu pun, kalau ikutkan apa yang Nabi tunjukkan, kita kena minta pilihan pada Tuhan. Tapi taklah kita salah istikharah. Paling-paling kurang kata para ulama, kita berdoa, Allahumma khayyirni bi khairin. Ya Allah, pilihkanlah aku dengan pilihan yang benar. Khairin fi dini. Baik pada agama. Itu nak tunjuk betapa telitinya lah. Dan betapa besarnya pemilihan itu. Dan itulah juga inti daripada bacaan Al-Fatihah kita bila mana kita baca ihdinas siratal mustaqim itu. Tunjukilah kami jalan yang benar. Sebab kita kena tahu, tambah kita hidup di akhir zaman ni, dia ada pemberi pertolongan yang palsu. Dia ada asy-syafi' yang benar, asy-syafi' yang palsu. Jadi ini yang akan diangkat daripada surah Al-Muddathir ini. Iaitu memberi makluman kepada orang jangan tertipu kepada penolong-penolong palsu. Penutup bagi surah Al-Muddathir pada malam ini. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya dunia ini pada zaman Nabi, sebelum datang Nabi Muhammad, sampailah kepada akhir zaman sekalipun, macam yang kita sedang berada padanya sekarang, dunia ini akan bertebaran padanya pihak-pihak yang nak tolong orang, tapi tolong orang dengan maksud-maksud yang tak betul. Ada tolong orang kerana nak ambil kesempatan. Mungkin kita pernah dengar orang yang buat perkhidmatan tolong orang, tapi dia create satu insiden dulu untuk dia dapat tolong orang. Dan fokusnya ialah tolong dengan berbayar lah maksudnya. Contoh kita mungkin pernah dengar di highway ada orang tabur itu, pihak-pihak yang tarik kereta towing apa semua ni, yang sindiket-sindiket seperti ni, dia tabur, lepas pada dia tengok kita accident apa semua, maka dia cepat-cepat datang. Kononnya macam nak tolong kita. Kononnya macam tiba-tiba. Tapi ini ialah penolong-penolong palsu yang nak ambil kesempatan. Jadi dalam agama pun ada. Sebab tu Nabi beri pada kita peringatan akan datangnya fitnah kepada umat ini, iaitu Dajjalun Kazzabun. Pendusta-pendusta, penipu-penipu yang disebut sebagai Dajjal dalam bahasa Arabnya. Dajjal yang last itu sudah pasti perlu diberikan perhatian untuk kita sentiasa minta supaya kita tidak terkena dengan fitnah tu. Tapi sebelum datangnya tu, Nabi kata datangnya Dajjalun. Maknanya orang-orang yang bercakap tentang agama tapi dia menipu. Tuan-tuan dan puan-puan, tak peliklah bila mana kita sebut benda ni. Sebab memang dunia sekarang bertebaran padanya penipu-penipu agama. Ataupun istilah kita guna sekarang, penunggang agama. Dengan keadaan yang ramainya kelompok seperti ini, menyebabkan orang-orang yang betul-betul cakap agama pun diragui sekalilah tu. Akhirnya kita akan jadi samar pada benda tu. Okay, jadi yang berlaku waktu turun bahagian akhir surah Al-Muddathir ni ialah musyrikin Mekah telah melihat penolong mereka yang betul ialah ahli kitab Yahudi dan Kristian. Yang mereka selalu pergi berkawan di Khaybar, pergi jumpa di Syam. Sebenarnya dengan sebab mereka berkawan dengan ahli kitab itulah yang boleh sembah berhala. Yang berkawan dengan ahli kitab itulah mereka telah tukar bulan-bulan yang sepatutnya bulan haram jadi bulan halal. Ibadah-ibadah yang ada dalam manasik haji yang sepatutnya tawaf dengan baik, sa'i dengan baik, yang bertukar tu kerana berkawan dengan asy-syafi' yang palsu. Jadi datang Nabi ni nak beritahu yang ni. Okay. Jadi ayat yang ke-48 ni, dia mula dengan bentuk menemplak dulu. Allah Ta'ala kata, فَمَا تَنْفَعُهُمْ, tidak memberi manfaat sikit abuk pun. Syafa'atus syafi'in, pihak-pihak yang mendakwa boleh beri pertolongan, iaitu daripada ahli kitab, daripada sembahan-sembahan mereka,
daripada segala kesyirikan mereka, sebab semua yang dilakukan oleh musyrikin Mekah pada waktu tu, mereka mendakwa inilah pemberi syafaat pada kita. Sedangkan itu bukan pemberi syafaat, tapi penarik kepada murka Tuhan yang akan menyebabkan mereka dihumban ke dalam neraka, yang disebutkan dalam surah Al-Muddathir itu ialah neraka Saqar, yang dah kita bahas pada perbahasan sebelum ni. Sebab itulah, dengan sebab berkawan dengan penolong yang palsu itulah, mereka jadi orang tak salat, mereka jadi orang yang kedekut, mereka jadi orang yang tak nak bagi dekat orang miskin makanan, nak duduk dengan orang miskin pun nampak macam lekeh apa semua. Itu semua ialah sifat-sifat mereka. Dan mereka banyak duduk dengan orang-orang yang lalai. Kunna nakhudu ma'al khaidin, yang dah kita tengok pada minggu lepas, pada ayat yang ke-45. Okay. Dan sekarang ni Allah Ta'ala nak fokus lagi, nukadzibu biyaumiddin. Sekarang mereka ini ada masalah yang cukup besar sekali, iaitu tak percaya adanya hari kiamat, iaitu hari kebangkitan, yang akan audit balik semua apa yang mereka lakukan atas dunia, segala penipuan, segala konspirasi, segala skandal-skandal gelap yang mereka buat tu akan didedahkan balik. Okay. Itu Allah Ta'ala mulakan metod dia ataupun cara untuk bagi diorang ni rasa macam terganggu dengan apa yang sedang mereka buat sekarang ni, sehingga mereka jadi keliru. Sebab tu datang ayat tu, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tak beri apa-apa manfaat sikit pun mereka-mereka yang kamu sangka boleh beri syafaat ataupun pertolongan itu. Ayat ke-49 Allah Ta'ala sebut, kerana apa? Kerana fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Kalaulah demikian halnya orang-orang yang bersalah. Ini terjemahan daripada pimpinan Ar-Rahman, yang dalam kurungan tu memang tambahan daripada penterjemah. Tapi dari segi bahasanya, fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Allah Ta'ala datangkan sebuah pertanyaan, lontaran pertanyaan yang bersifat istifham ingkari ataupun istifham taubihi. Kenapa kamu terhadap peringatan yang dah datang menjadi orang yang berpaling? Kenapa kamu terhadap Nabi Muhammad, terhadap Rasul itu menjadi orang yang berpaling, tak kisah, tak ambil endah sikit pun terhadap Rasul yang datang itu? Kenapa kamu buat macam tu? Kerana mereka buat macam tu kerana mereka telah terpedaya dengan syafa'atus syafi'in yang palsu tu. Pertolongan, orang yang boleh beri pertolongan, tapi orang itu sebenarnya bukan nak tolong kita. Orang itu sebenarnya nak menjahannamkan kita, nak membodohkan kita, nak ambil kesempatan atas kita. Sebab ahli kitab pada waktu itu, mereka ada agenda mereka untuk memperbodohkan masyarakat Arab. Agenda mereka ialah nak memperbodohkan masyarakat Arab dengan merendah-rendahkan Nabi, dengan mempertikaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang telah programkan, yang telah propagandakan ke dalam pemimpin-pemimpin Arab pada waktu itu, Arab Quraisy lah pada waktu itu, bahawasanya seorang Rasul itu mestilah daripada kalangan orang yang paling cerdik di kalangan mereka dari segi tahap pendidikan, dari segi keterlibatan dengan masyarakat, mestilah orang yang selalu deal dengan kerajaan-kerajaan besar. Bahkan kalau perlu, sepatutnya Rasul itu mesti malaikat. Sebab tu kita akan jumpa ayat-ayat seperti itu. Ayat-ayat yang bermaksud pertikaian ataupun argumen yang diletakkan oleh orang-orang yang menentang Rasul kepada Rasul mereka. Dan ahli kitab ni dia tak cerita. Sebenarnya Nabi-Nabi mereka, khususnya Bani Israel tu, Nabi-Nabi mereka yang telah mereka terima dulu, pun sama je Nabi Muhammad pun, daripada kalangan orang biasa. Sebab tu kita boleh bilang, Nabi dan Rasul ni berapa orang yang betul-betul jadi penguasa yang hebat. Kebanyakannya orang biasa. Yang jadi penguasa pun ialah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Adapun Nabi-Nabi lain, dia hanya berstatus orang biasa sahaja di kalangan masyarakat pada waktu tu. Jadi tidak dilihat sebagai orang yang ada kedudukan. Itu pun ujian. Itu pun sebenarnya kalau kita dapat faham dan nampak di situ, lagi mudah bila Nabi dan Rasul itu daripada kalangan orang biasa. Tuan-tuan boleh bayang, bila mana kita tengok pada zaman kita, orang yang berdakwah, orang yang telah berikan diri dia untuk dakwah, yang betul-betul ikhlas ni saya nak sebut, kita akan lebih mudah mendekati dia sebab dia tak ada apa-apa jawatan-jawatan yang menyebabkan dia akan ada kepayahan untuk sentiasa berinteraksi dengan masyarakat. Berapa ramai orang yang asalnya Tuhan jadikan lorong dia tu ke arah masyarakat, akhirnya bila mana dia sibuk dengan jawatan tertentu, dia tak akan ada ruang lagi bersama dengan masyarakat.
Itu benda yang kita akan tengok. Sebab dunia sekarang, satu orang tu dinilai hebat ialah dengan kesibukannya. Itu realiti. Sebab tu kita akan tengok zaman kita ni, orang tu nak nampak dia berjaya, nak nampak dia hebat, biasanya orang akan ukur kat mana? Satu, ukur pendidikan lah. Yang kedua, ukur kesibukan. Sedangkan kesibukan itu bukan kayu ukur yang betul. Kan tengok sebahagian orang yang ada kedudukan, bila mana kita bercakap tentang hal dia, dia ni tak boleh, dia ni busy selalu. Dia ni tak sempat. Busy selalu, tak sempat, tak cukup ruang apa semua. Itulah tanda kedudukan satu orang tu. Maknanya dia level dia lain lah. Dia bukan level orang biasa. Tapi Allah Ta'ala jadikan Nabi dan Rasul itu ialah daripada kalangan pengembala kambing. Daripada kalangan orang yang berniaga biasa saja. Daripada kalangan orang biasa. Tujuannya ialah supaya masyarakat akan lebih dapat dan juga lebih senang berinteraksi. Itu hakikatnya. Tapi itulah sebenarnya yang selalu dikelirukan. Sebab dianggap orang-orang yang ada kedudukan itulah asy-syafi'in yang sebenar. Tapi sebenarnya asy-syafi'in yang sebenar ialah orang yang betul-betul memberi waktunya kepada masyarakat. Sebab antara nilai ataupun antara benda yang kita boleh recall balik pada perbahasan yang lepas ialah yang paling besar sekali menunjukkan hubung kait orang yang betul-betul boleh tolong ialah bila mana Allah Ta'ala kata walam naku nut'imul miskin. Kami tidak menjadi orang yang memberi makan pada orang miskin. Sebab ciri orang-orang yang baik, ciri orang-orang yang boleh membantu ialah orang yang boleh turun kepada masyarakat dan bersama dengan orang miskin. Miskin sini dua maksud. Saya baru refer sebahagian tafsir pada ayat yang ke-44 waktu duk buat revision balik pada perbahasan kita pada malam ni. Miskin dengan makna orang miskin betul, tak ada duit. Orang yang dari segi material ni miskin. Miskin yang kedua ialah miskin ilmu. Jadi orang yang nak berdakwah, pertama dia kena tolong orang yang betul-betul miskin, tak ada duit sebab dia orang tak mampu. Mungkin kerana dia miskin, kerana dia ada penyakit kronik apa semua, dia tak boleh datang. Berapa ramai orang-orang yang menjadi miskin kerana sakit, termasuklah dia akan miskin sekali ialah ilmu agama. Sebab orang sakit tak akan boleh bergerak untuk menimba ilmu, tak akan boleh. Jadi kita tengok sebahagian zaman kita ni ada orang-orang yang betul-betul ikhlas pergi rumah orang-orang yang tercicir ni, bukan setakat bagi bantuan, bagi beras, bagi itu saja. Sebab saya pernah jumpa sebahagian orang yang buat juga kerja kebajikan dalam masa yang sama, pergi ajar Quran, pergi ajar semayang. Ini juga antara bentuk penolong-penolong yang baik. Tapi dia orang biasalah, dia bukan orang ada kedudukan. Sebab kalau dia orang ada kedudukan, dia tak sempat nak buat benda tu. Cuma kesiannya lagi lah bila dia buat benda macam ni, dia agak dia sendiri yang buat tu pun daripada orang yang biasa-biasa. Jadi dia kadang-kadang perlu juga berusaha untuk sara hidup dia. Tapi nak kata inilah sebenarnya satu apa yang diseru dalam surah Al-Muddathir ni. Qum fa'anzir. Okay. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Miskin yang kedua tadi, tertinggal poin yang saya sebut, ialah miskin ilmu. Dia ada orang, material dia cukup, tapi ilmu dia miskin. Sebab kedudukan dia sibuk. Dia sibuk, dia tak sempat. Bila dia tak sempat, akhirnya dia perlu untuk didampingi oleh orang-orang yang tak berapa sibuk tapi ada ilmu. Kesibukannya adalah kesibukan ilmu untuk mencurahkan ilmu kepada dia. Jadi antara dua maksud itu, duduk dengan orang miskin material, berdakwah sampai ke ilmu, duduk dengan orang yang materialnya cukup tapi dia miskin dari segi ilmu agama. Dua-dua ni dituntut. Sebab tu mendampingi orang berada yang jauh pada agama dan juga mendampingi orang miskin yang juga jauh pada agama. Tanggungjawab pendakwah semua sekali. Semua sekali pendakwah kena buat. Dia bukan hanya fokus pada yang tu. Cuma ujian yang lebih besar mungkin tanggungjawab berdakwah kepada orang berada yang ada yang kurang ilmu, kerana orang berada dia ada style dia, dia ada pattern dia, dan dia ada kesombongan yang terpaksa kita kena deal dengan dia. Jadi kita kena selalu berhati-hati supaya kita tidak menjadi mangsa kepada kesombongan itu. Itu antara benda yang disebut dalam sebahagian tafsir-tafsir lah. Antaranya tafsir As-Sa'di, dan selain daripada itu Profesor Hamka pun dalam tafsir Azhar pun menyebut benda yang sama. Maknanya agak cantik dia punya olahan bila mana dia menyebut tentang realiti dunia hari ini. Jadi itu nilai tambah yang kita boleh tambah pada perbahasan lepas yang kita tak sebut lagi. Okay. Allah Ta'ala sebut berpalingnya mereka daripada dakwah ni. Ayat yang ke-4, ayat yang ke-50 dan juga 51.
Berpalingnya mereka bila mana diberi tazkirah, humurum mustanfirah. Tuhan sebut, ka'annahum humurum mustanfirah. Seperti kawanan keldai liar yang tak biasa dengan orang. Humurun jamak kepada himar. Himar tu ialah keldai, seekor keldai. Humur maksudnya ialah banyak keldai. Mustanfirah, yang liar. Bukan keldai yang jinak ni, bukan keldai yang digunakan untuk angkut barang, duduk dengan manusia, bukan. Bila mana dia dengar tazkirah, Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-49, mereka ni berpaling. Berpaling macam mana? Berpaling macam himar. Kalau kita tengok perbandingan yang digunakan oleh Al-Quran ialah himar. Himar ni ialah satu haiwan yang selalu disinonimkan dengan kebodohan. Walaupun dalam masyarakat Arab, himar ni kadang-kadang membawa konotasi kecerdikan jugalah. Tapi kadang-kadang himar juga membawa konotasi, paling banyaknya ialah membawa konotasi kebodohan berbanding kecerdikan. Sebab saya sendiri bila mana waktu belajar dulu, kita ni exam, bila mana exam, uh, pensyarah bagi kata apa, kertas exam tu lah, untuk bagi tahu result berapa. Jadi ada sebahagian daripada kawan-kawan yang belajar sekali ni, orang-orang Malaysia kita, dia good performance dalam belajar. Maknanya memang betul-betul study, orang yang betul-betul boleh jawab dengan baik. Jadi ada satu orang, kawan saya ni, dia perform baiklah, kira on the board punya student, scorer punya student. Waktu dapat kertas tu, dia dapat full mark untuk exam yang kedua. Di Jordan ni dia punya style exam dia, exam pertama, awal sem, tengah sem dengan akhir sem. Dia tak ada sangat assignment. Dia bukan macam style Malaysia, dia banyak kerja-kerja yang berkaitan dengan macam tu. Dia lebih kepada orientasi ni ialah berdasarkan exam lah semata-mata. Okay. Jadi 20 markah awal, 20 markah tengah dan 60 markah hujung. Itu pembahagian dia. Jadi masa peperiksaan yang kedua tu, yang tengah, sebab yang hujung kita tak tahulah, semua orang dah cuti, baru kita akan tengoklah portal tu. Jadi pensyarah ni panggil kawan kami ni yang scorer ni lah. Dia pun kata, ini satu-satu orangnya yang dapat full mark dalam kelas aku. Dia sebut. Okay. Lepas tu dia sebutlah bahasa Arab. Dia sebut. Waktu dia kata full mark tu pun bahasa Arab je kan. Dia kata, dia ni sebetul-betulnya seekor himar yang paling besar dalam kelas ni. Itu perumpamaan. Kita orang jadi macam telopong sekejap sebab kita biasa dengar himar ni ialah lambang kebodohan. Jadi kita pun tanya, sebab Arab tak gelak, seorang pun tak gelak. Sebab kalau benda tu ialah bermaksud sarkastik, dia mesti akan nampaklah orang gelak. Tapi semua Arab diam semua, pelajar-pelajar Arab yang lain kemudian. Saya tanya seorang student Arab tu, kenapa dia umpamakan kawan tadi tu yang markah penuh tu sebagai himar yang paling besar? Dia kata di sisi masyarakat Arab, kalau kita tu diumpamakan sebagai himar, itu maksudnya bodoh. Tapi kalau kita diumpamakan sebagai himar yang besar ataupun himar yang baik, itu maknanya kita paling bermanfaat. Sebab di kalangan masyarakat Arab, mereka juga mengagungkan himar kalau himar tu jenis boleh buat kerja semua. Dan jenis menurut, jenis bagus. Jadi kadang-kadang konotasi penggunaan himar itu bermaksud positif juga. Tapi dalam ayat ni, dia sebut himar yang lari. Bukan himar yang boleh buat kerja. Jadi ini ialah konotasi kebodohan. Bukan konotasi positif lah, konotasi yang negatif. Okay. Lepas pada tu, lari macam mana? Bila mana lari tu, ayat 51, farrat min qaswarah. Lari daripada singa. Qaswarah. Okay. Ada beberapa poin yang menarik daripada segi bayan. Bayan ini ialah dari segi pemilihan perkataan, pemilihan sandaran sifat kepada satu isim tu. Okay. Ada beberapa benda saya nak sebut sini. Pertama, Tuhan sedang menyebut tentang orang yang telah terpedaya dengan penolong yang palsu. Mereka ini bila mana dengar yang betul, mereka akan jadi orang yang berpaling pada maklumat yang betul. Itu Tuhan sebut mu'ridin, berpaling. Okay. Cara dia berpaling ataupun keadaan dia, hal keadaan dia waktu dia berpaling tu, tak nak dengar yang betul tu, ialah seperti himar yang lari. Bukan himar liar yang cari makan, tapi himar liar yang tengok je strangers, terus lari. Maknanya dia tengok
Orang yang bawa Quran tu betul-betul strangers, betul-betul benda asing yang perlu diselamatkan diri. Okay. Lalu Allah Ta'ala kata, himar yang lari, kena tengok juga dia lari daripada apa? Rupa-rupanya dia lari daripada qaswarah. Farrat min qaswarah. Kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab, singa ni dia ada beberapa nama. Dia ada beberapa nama. Kita mungkin biasa dengar singa tu ialah asad. Asadun. Kita duk belajar bahasa Arab basic, asad ialah singa. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran dan tengok dalam bahasa Arab, singa ni ada beberapa nama lain. Antaranya singa juga disebut dengan nama Al-Khamis. Al-Khamis maksud dia apa? 5. Sebab singa ni bila mana dia menerkam musuh, terkaman daripada 5 arah. Itu kajian antropologi masyarakat Arab lah. Kalau kita tengok. Okay. Farrat min qaswarah. Qaswarah itu ialah singa. Tapi singa jenis macam mana? Qaswarah ialah singa yang dah kenyang. Singa yang dah tidur. Lari buat apa dekat singa yang tidur? Dia dah kenyang dah pun. Dia dah tidur dah pun. Dia memang tak akan kejar dah kita. Tapi kita lari. Nampak tak kebodohan dia tu? Sangat bodoh. Bahkan sebahagian masyarakat Arab menyebutkan qaswarah ini ialah singa yang jinak. Singa yang digunakan untuk sarkas. Singa yang macam ni dia tidak memberi ancaman, tapi tetap kena alert lah sebab dia tetap haiwan liar. Okay, cuma nak sebutnya lah, qaswarah ialah singa yang kathratul ishba', dah kenyang. Dan singa yang dah qariban linnaum, dekat dengan nak tidur, dah mengantuk, dah mamai dia. Kenapa nak lari? Sebab dia dalam keadaan yang lemah. Jadi yang lari itu ialah pihak yang sangat-sangat rugi dan sangat-sangat tak tahu apalah kita kira. Tak tahu apa, kosong. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut larinya mereka daripada tazkirah itu seperti larinya himar, keledai-keledai yang bodoh daripada singa yang tak beri apa-apa bahaya kepada dia. Itu maksud qaswarah. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-52, bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Tidak cukup dengan peringatan-peringatan tu, peringatan-peringatan yang Nabi ni kena duk peringat hari-hari keluar, Nabi tinggalkan kerja utama Nabi, iaitu pengembala, tinggal Nabi. Berniaga pun tinggal. Sebab Nabi telah diarahkan untuk fokus yang tu. Sebab tu kedudukan Nabi ni dibantu oleh isteri dia, Khadijah, dibantu oleh sahabat-sahabat yang kaya. Sebab tu benda ni penting untuk kita faham. Sebenarnya orang yang kalau betul-betul dia berdakwah betul, orang yang jadi menulis banyak, mengajar banyak, apa semua, mengajar benda tu betul lah, bukan scam orang, bukan baca hadis palsu, bukan orang kata apa, kerana nakkan kemewahan apa semua, bukan. Dijadikan surrounding tu, sekeliling dengan Nabi tu ialah orang-orang yang betul-betul boleh membantu secara ekonomi dan financial Nabi tu. Benda ni sebenarnya bagus, tapi zaman kita ni, sebab banyaknya orang guna agama untuk scam orang, jadi orang-orang yang berniat, orang yang Tuhan beri harta nak tolong orang ni, dia jadi tak berapa yakin lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, antara sebab pusat-pusat pengajian yang hebat di dunia yang melahirkan ulama' ni, orang alim yang jaga tempat tu, dia tak kerja dengan kerja-kerja yang berat hari-hari. Dia bukan macam suasana di Malaysia ni. Malaysia ni adalah sepagus-sepagus. Kalau kita tengok di Malaysia ni ada orang yang betul-betul alim tapi dia tak mampu nak beri manfaat kealiman daripada sebahagian besar masyarakat kerana dia kena kerja lah. Dia pun tak sanggup nak ambil daripada orang. Dan orang pun kadang-kadang buat tak reti dia tu tak cukup. Kalau tuan-tuan tengok kan, berdirinya Universiti Al-Azhar kerana wakaf. Berdirinya pusat pengajian Islam Deobandi di India yang melahirkan ribuan ulama' di dunia ni. Ulama'-ulama' yang keluar daripada India ni sudah memenuhi universiti-universiti di dunia ni dalam bidang pengajian Islam. Kalau tuan-tuan tengok, antara sebab tertubuhnya Bank Islam di Malaysia ni pun kerana jasa daripada ulama' daripada sana. Cuma saya nak sebutnya ialah apa yang saya tengok sendirilah. Berdasarkan pengalaman short term pergi ke India tu. Tak lama pun, sekitar tahun 2018 sebelum COVID baru ni. Beberapa minggu, dekat-dekat sebulan duduk di tempat-tempat pengajian ni. Antara benda kita boleh tengok dalam masyarakat di sana, adanya kesedaran membantu orang-orang yang betul-betul telah beri diri dia pada dakwah.
Tapi memang orang tu ikhlas lah. Yang jadi isunya sekarang ialah nak cari orang yang macam tu kadang-kadang susah. Sebab zaman kita ni banyak benda yang akan distract kita. Kita tengok orang tu dah macam okey dah, ikhlas dah. Tiba-tiba kita nampak dia macam guna kereta yang mewah. Lebih pada keperluan dia. Kalau dia guna kereta yang sedikit elok, dengan sebab dia tu memang mengajar rata, dakwah rata, masuk kawasan pedalaman, it's okay lah. Takkan dia nak pakai kereta yang biasa-biasa kalau dia masuk kawasan pendalaman. Tapi dia hanya mengajar tempat biasa je. Ataupun mungkin dia tak mengajar luar, dia duduk dalam kawasan pusat pengajian dia je. Tapi pakai kereta mewah. Yang ni kadang-kadang mengganggu sebahagian orang yang nak membantu. Itu antara sebabnya. Tapi nak sebutnya Nabi ni tiap-tiap hari tinggal kebiasaan Nabi. Memang ada riwayat kata Nabi kerja. Tapi Nabi kerja tidak bersungguh sangat dah. Lepas daripada dapat tanggungjawab dakwah ni. Dan Allah Ta'ala menjamin rezeki Nabi melalui surrounding people tu. Orang-orang yang sekeliling Nabi tu daripada kalangan orang yang membantu Nabi. Jadi Nabi ni hari-hari bercakap tentang peringatan. Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-52. Bal yuridu kullu mri'in. Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu. Bahkan tiap-tiap seorang di antara mereka mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri. Okey. Ini ayat yang ke-52 ni. Ayat 52 ni ialah salah satu ayat yang akan menjadi satu KPI, kayu ukur untuk kita mengikuti kebenaran. Dan juga satu penerangan kepada suasana bila mana kebenaran itu masih lagi tersembunyi. Allah Ta'ala kata setiap orang yang dibentangkan kepada mereka peringatan Al-Quran ini. Setiap kali datang saja Al-Quran melalui lidah Nabi, Nabi ni hari-hari keluar ke pasar bercakap, mereka sentiasa mengingatkan ataupun sentiasa berimajinasi supaya kebenaran itu datang dalam bentuk rasmi. Tidak datang melalui lelaki. Maknanya maksud suhufan munasyarah tu ialah ditabalkan. Ada satu proses pertabalan daripada langit turunnya malaikat. Nak bagi dia orang sendiri nampak benda tu. Daripada mana dia orang belajar benda ni? Dia orang belajar imajinasi pelik-pelik ni daripada ahli kitab lah. Sebab ahli kitab yang pernah buat benda kurang ajar ni pada Nabi terdahulu. Contoh kita boleh baca Al-Quran bila mana Allah Ta'ala sebut apa yang diminta oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa minta Bani Israel ini tinggalkan sembahan berhala, tinggalkan sembahan anak lembu, patuhlah kepada arahan Tuhan, ikutlah arahan Tuhan suruh keluar daripada Mesir dengan cara yang telah disebutkan dalam Taurat. Apa dia orang nak? Tunjukkan kami kepada kami ni Tuhan kamu macam mana. Ianya sama lebih kurang ayyu'ta suhufan munasyarah tu. Berilah kepada kami ni lembaran surat yang terbuka. Maknanya buatlah makluman secara rasmi. Ada malaikat ke menjelma, ada turun satu pengumuman ke. Sebenarnya perkataan suhufan munasyarah ni ialah satu ritual pertabalan orang-orang besar bagi masyarakat Arab Jahiliah. Jadi dia orang nak kata, kalau satu orang ni dia ada kedudukan besar, dia ni wakil Tuhan, mesti akan ada satu suhufan munasyarah itu. Mesti akan ada satu ritual ataupun satu istilah kita lah, mungkin kita boleh sebut istiadat pemasyhuran. Munasyarah, yunshirun nas. Beritahu dekat orang dan maklumkan dekat orang, inilah wakil Tuhan. Kalau ada sampai tahap macam tu, kita orang bolehlah timbang untuk ikut apa yang Nabi sebut, apa yang Muhammad sebut. Tapi Allah Ta'ala tidak jadikan pertabalan seorang Rasul dan Nabi itu melalui adat istiadat seperti itu. Sebab Nabi dan Rasul, dia bukan membawa kemasyhuran, tapi dia membawa peringatan. Dia bukan bawa kemasyhuran. Nabi ni dia bukan promote kemasyhuran. Nabi dia promote peringatan. Apa yang Nabi bawa, apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu ialah tauhid. Itu yang pertama. Yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu ialah akhlak yang baik. Yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu ialah beringat-ingat kita hidup atas dunia ni ada akhirat yang akan kita tuju. Kehidupan selepas pada mati. Jadi ini tiga benda yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Iaitu pertama sekali hubungan dengan Tuhan melalui tauhid, akhlak yang baik, hubungan dengan manusia, iaitu berhati-hati dan persediaan kepada hari akhirat. Ini tiga benda utama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Tapi masyarakat Arab, dia nak apa? Suhufan munasyarah.
Bagi istiadat elok sikit, bagi ada pemasyhuran, bagi ada TV rakam, bagi ada siaran utama. Baru kita boleh boleh lah orang kata apa, uh, timbang untuk letak Muhammad ni pada tempat yang elok sikit. Kemudian Allah Taala sebut pada ayat yang ke apa nama ni, ayat yang ke-53. Kalla. Kalla ni ialah bentuk penafian. Bahkan tidak akan berlaku keadaan seperti itu. Tidak akan berlaku seperti mana yang mereka inginkan, iaitu kena ada istiadat apa semua. Kemahuan mereka tidak akan berhasil. Balla yakhafun al-akhirah. Bahkan lebih dahsyat lagi, Allah Taala kata, kerana mereka ni tak pernah takut pada hari akhirat. Duk berkawan dengan ahli kitab, Yahudi, Kristian, akhirnya mengembangkan bakat mereka, iaitu mencabar hari kebangkitan. Mengembangkan potensi buruk dia, iaitu argue pada benda-benda yang otak dia tak boleh go through dah, tak boleh pergi lebih. Tapi dia rasa dia mampu pergi pada perbahasan. Sebenarnya dia tak mampu pun. Itu ayat yang ke-53. Tuhan nak beritahu kepada kita bahawasanya mereka ada perangai la yakhaf, tak takut pada akhirat. Sebab tu benda ni bahaya. La yakhaf melalui lisan, mulut cabar. Kami tak takut akhirat. Ataupun la yakhaf melalui perbuatan. Mungkin yang berlaku pada kita orang Islam ini, kita menunjukkan tak takutnya kita pada akhirat melalui perbuatan. Mulut kalau tanya, siapa takut kena umpan neraka? Tanya macam tanya budak-budak sekolah. Memang semua jawab takut masuk neraka. Tapi salatnya tetap tak buat. Zakat pun buat lebih kurang. Puasa pun cincai-cincai pun semua. Nipu orang pun ada. Buat benda-benda tak betul pun banyak pun semua. Inilah dari segi perbuatan. La yakhafu juga. Okay. Allah Ta'ala tegaskan lagi. Ayat 54, 55, 56. Dia panggil targhib lil Quran. Ayat-ayat ni. Targhib lil Quran. Maknanya ayat untuk kita fokus, tak ikut kebiasaan golongan-golongan yang follow Syafi'in yang palsu, tak ikut kawan-kawan mereka, iaitu ahli kitab. Kini cara dia, panduan dia. Allah Ta'ala kata, kalla innahu tazkirah. Ketahuilah, wahai sekalian manusia, khususnya kepada yang belum beriman, dan fokus kepada sahabat Nabi yang dah beriman, kebersamaan kamu dengan Al-Quran itu ialah satu benda yang paling baik yang telah kamu pilih dalam hidup. Pilihan yang telah diambil oleh orang yang beriman dengan Nabi. Kalla innahu tazkirah. Allah Ta'ala kata, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tazkirah. Tazkirah ialah peringatan. Siapa-siapa yang ada Al-Quran, ianya ialah ibarat satu hadiah yang menyebabkan dia punya panca indera dia sentiasa berjaga-jaga. Dia tak akan jadi orang yang bila dengar sesuatu, dia akan dengar sampai seronok, sampai lalai. Makan sesuatu, makan sampai seronok, sampai lalai. Minum sampai seronok, sampai lalai. Tak. Seronok tak salah, tapi lalai tu, melebih salah. Dia akan ada satu gap. Maknanya Al-Quran itu akan bertindak sebagai filter dalam diri dia supaya dia tidak terjerumus pada benda-benda seperti itu. Faman syaa'a dzakarah. Oleh itu siapa yang mahu beringat, maka dia akan dapat bahagian pada peringatan. Jadi ayat 54 55 ni lah targhib. Siapa yang nak join, benefit pasti ada. Siapa yang mengingkari, maka akan mendapatlah kecelakaan. Kecelakaan itu pasti berlaku. Cuma yang dahsyatnya ialah kecelakaan, keburukan yang dikenakan kepada orang yang berpaling pada Quran itu biasanya tak dirasai dan disedari oleh orang yang kena. Tak dirasai pun. Itu yang menjadi fitnah tu. Sebab orang yang terkena ujian berpaling pada Al-Quran itu, dia kena balasan berpaling pada Al-Quran tu, dia tak rasa itu ialah suatu benda yang negatif. Tapi dia rasa benda tu enjoy. Bahkan dia rasa pelik. Kenapa orang duk sibuk dengan Quran? Sebenarnya dia sedang bermasalah. Dia sedang bermasalah. Dia macam satu orang yang telah konsum benda-benda yang telah memudaratkan kesihatan dia. Dia makan satu benda yang memudaratkan kesihatan. Ataupun satu orang yang telah ambil benda yang bahaya kesihatan. Contoh mudah. Maaf saya sebut benda ni secara umum je. Orang yang dah isap rokok dalam tempoh yang lama. Lama dia isap rokok. Dia tahu fatwa duk sebut haram. Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan pun dah macam-macam kempen duk buat apa semua. Isteri dia pun tak suka. Anak-anak dia pun menyampah. Kawan-kawan pun dah ramai kurang apa semua. Tapi dia kata,
Entah, aku rasa isap rokok ni okey. Sebab aku tak kena pun penyakit-penyakit apa pun. Tak ada apa yang kronik apa semua, tak ada. Dia jadi seronok. Bahkan dia terpaksa hidup dengan benda itu. Jadi itu ialah orang yang tak ada filter. Tak ada filter. Dia tak nampak benda tu. Sebab dia rasa tak ada apa-apa pun yang berubah dari diri dia. Sebenarnya dia dah berubah pun. Dia dah jauh pun. Dia dah pelik pun. Memang dia tak rosak. Memang dia tak sakit. Tapi mungkin anak dia sakit kerana asap rokok yang dia duduk isap tu. Isi dia sakit, ada alergik, ada itu, ada ini kerana itu. Tapi dia tak nampak benda tu. Itu dahsyatnya orang yang tebal dalam melakukan benda-benda yang salah. Dia tak rasa benda yang dia sedang buat itu ialah salah. Ayat yang ke-56. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Dalam pada itu, tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Ayat yang ke-56 ni Allah Taala nak beritahu bahawasanya kembalilah semula kepada teori awal, sesiapa yang telah memilih dengan satu pilihan, pilihan-pilihan yang dia buat itu dimudahkan untuk dia dekat dengan pilihan tu kerana Allah Taala yang inginkan. Satu orang yang nakkan kebaikan, dia pergi ke arah kebaikan tu bukan kerana kudrat dia, bukan kerana bakat semula jadi, bukan. Tapi yang semula jadi, yang Tuhan jadikan ialah pertolongan Tuhan. Macam kita malam ni, kita pakat masuk kelas ni, dengar Quran apa semua ni, dengarnya kita pada Quran ni bukan kerana kita dengan kudrat kita. Tapi kerana kita pilih saya nak dengar Quran. Berapa ramai orang keluar daripada perbahasan kita ni dan buat benda lain. Berapa ramai orang pada malam ni memilih untuk dengar benda lain, buat benda lain, ataupun melakukan aktiviti lain. Tapi kita telah berhimpun pada malam ni untuk buat benda ni. Kita pilih tu, pilihan kita ni masih lagi tergantung. Kita boleh nak pilih buat benda lain. Tapi Allah Ta'ala jadikan dengan izin dia, kita terpilih untuk mendengar. Sama ada kita betul-betul dengar, ataupun kita memang nak ambil manfaat pada apa yang kita dengar, ataupun kita masih lagi blur pada apa yang kita dengar. Tapi kita telah bergerak dengan izin Tuhan. Maknanya, tidak ada orang yang boleh ambil peringatan itu, melainkan kerana Allah Ta'ala mengizinkan. Tapi kita taklah jadi macam kelompok Qadariyah, Jahmiyah tu. Qadariyah, Jahmiyah ni, dia macam nak tolak terus teori of election tu, iaitu kekuasaan memilih itu. Tuhan beri pada kita kudrat memilih. Daripada kudrat memilih itulah waktu kita pilih, barulah akan berlakunya syafaat qahriyah. Sebab kita punya main point bagi surah Al-Mudaththir ni, pilih yang baik, maka ditolong ke arah kebaikan. Pilih yang buruk, ditolong ke arah keburukan. Allah Ta'ala kata orang yang ambil bahagian pada tazkirah iaitu Al-Quran itu, mereka itu tidak terpilih melainkan kerana Tuhan membantu mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebut penutup bagi ayat yang ke-56. Huwa ahlut taqwa. Dan dialah jua yang berhak memberikan keampunan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa ahlul maghfirah. Dia jugalah yang menjadikan orang bertakwa dan kelompoknya, orang yang dapat keampunan, berada pada kelompoknya. Nak sebutnya ialah bahawasanya, kalaulah Tuhan tak bantu, walaupun kita ni, orang kata apa, dah pilih kebaikan, kita mungkin akan tergelincir juga. Kita tak akan jadi orang bertakwa, kita akan jadi orang yang lalai. Kalaulah kita dah pilih kebaikan, tapi Tuhan tak bantu kita, kita tetap tak akan dapat keampunan. Tuhan nak beritahu ini, waktu kamu pilih tu, ialah aku nak uji kamu. Kamu pilih apa? Lalu kita pun pilih kebaikan. Tapi waktu kita pilih kebaikan, involve kita terhadap kebaikan tu, keterlibatan kita dalam kebaikan tu, bukan kerana kita dengan daya upaya kita, bukan. Tapi Tuhan nak beritahu, maybe kalau kita boleh buat satu percentage lah. Kita ni boleh nak duduk dalam kebaikan, sibuk dengan Quran selalu. Lebih 70% kesibukan kita dalam kebaikan dan ibadah itu dibantu oleh Tuhan. Bukan kerana kita. Sebab kita tak dapat tipu dan kita tak dapat tolak bila mana kita buat kebaikan. Akan datang jemu, akan datang penat, akan datang benda-benda yang menawarkan. Dia kurang manis pada perbuatan tu. Tapi Tuhan bantu kita untuk kita sentiasa dalam momentum itu. Jadi ayat yang ke-56 Tuhan kata, kalau kamu pilih yang baik,
Kalau kamu pilih yang baik, kamu akan dibantu. Maknanya bantuan untuk buat kebaikan itu lebih besar lagi berbanding kamu dibukakan jalan untuk jatuh ke dalam kejahatan. Maknanya satu orang bila mana dipilih untuk jahat, Tuhan akan jadikan laluan kejahatan itu terbuka untuk dia. Tapi Tuhan tak reda dengan pilihan dia tu. Tuhan jadikan benda tu berlaku, kejahatan dia diizinkan berlaku, tapi Tuhan tak membantu orang yang jahat hebat seperti mana Tuhan membantu orang yang duduk dalam kebaikan. Orang yang duduk dalam kebaikan lebih banyak dibantu oleh Tuhan berbanding orang yang duduk dalam kejahatan. Kejahatan tu Tuhan izin. Tapi bantuannya mungkin boleh datang daripada bantuan syaitan. Dengan sebab Tuhan telah jadikan kejahatan itu akan berlega pada pihak mana dan kebaikan akan berlega pada pihak mana. Jadi beberapa poin lagi yang kita boleh ambil untuk penutup bagi surah Al-Muddathir ini, Allah Ta'ala sebut pada kita bahawasanya berhati-hatilah dengan penolong-penolong palsu. Dan kenalilah sumber kebaikan yang benar, iaitu Al-Quran. Al-Quran disebut pada penutup surah Al-Muddathir ini dengan tazkirah. Berapa banyak perkataan tazkirah yang disebut. Okay. Cuma sebahagian para ulama menyebut kunci kepada kita boleh pilih Quran ianya berada pada ayat yang ke-53 tu. La yakhafunal akhirah. Orang kafir terjerumusnya mereka dalam kekufuran dan terpaliknya mereka dengan pengingkaran dan penolakan kerana tak takut pada akhirat. Jadi orang yang ada rasa takut pada akhirat, nak buat apa-apa terfikir, aku ni buat benda ni, aku nak jawab apa depan Tuhan. Orang yang ada yang ni, biasanya interaksi dia dengan Al-Quran tu akan sentiasa terjaga. Walaupun kadang-kadang dia jauh. Tapi untuk dia dekat tu lebih mudah berbanding orang yang memang tak pernah fikir akhirat. Sebab tu menanam ketakutan kepada bahaya akhirat itu bagus. Daripada kecil lagi kita tanam. Anak kita buat salah apa semua, tak rasa takut ke mati nanti. Itu bagus. Tak rasa takut ke kalau nanti lepas mati kena soal dengan Tuhan. Ini ialah penanaman benih-benih kebaikan supaya jadi orang yang takut pada akhirat. Sebab takut, banyak ayat Tuhan sebut, orang bertakwa mesti ada ciri takut pada akhirat. Orang yang pemburu keampunan pun takut pada akhirat. Orang yang kata apa, nakkan kebaikan, semua orang-orang yang takut pada akhirat. Sebab tu kalau tengok, itu ialah benda yang memang mustahab. Memang benda yang akan selalu ada. Sebab tu kalau kita perasan kan, surah Al-Mulk kan, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-12, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yang ni dah kita lalu. Ayat yang ke-12, surah Al-Mulk. Sesungguhnya orang-orang yang takut, yakhshawun, la yakhafun. Itu lebih kurang. Yakhshawun dengan khaf ialah benda yang sama. Jadi untuk menjadikan diri sentiasa rasa Quran itu the best tazkirah, sebaik-baik pengisi pedoman dalam hidup, ialah ketakutan pada akhirat. Siapa yang hancurkan ketakutan pada akhirat, maka masuklah lebih banyak keburukan pada diri dia. Jadi jaga yang tu. Jaga perasaan takut akhirat tu. Jangan hancurkan ketakutan akhirat itu dengan maksiat-maksiat yang luar biasa sehingga dia menutup ketakutan pada akhirat itu. Okay. Jadi alhamdulillah selesai kita punya perbahasan bagi surah Al-Muddathir. Secara kesimpulan yang paling ringkas kita boleh ambil, maknanya kita sebut sebagai keyword dia ialah dakwah akan sentiasa berjalan sampai akhir zaman. Dakwah kena berjalan. Okay. Dan dakwah yang paling besar sekali ialah dakwah kepada Al-Quran. Maknanya memberi waktu dengan Al-Quran, ini lebih baik berbanding segala-galanya dalam dunia. Buat apa buatan dunia? Kalau kita tak jadikan Quran sebagai keutamaan, maka kita bukan orang yang orang kata apa, mengambil bahagian yang paling terbaik dalam hidup. Bukan kata yang lain tu tak baik langsung, tapi nak katanya ambil yang terbaik dulu, lepas tu baru susun dan manage yang lain. Wallahu a'lam. Selesai kita bagi surah Al-Muddathir sebagai penutup. Kita pun ada 2 minit lagi tu, nak cukup sejam kita punya uh, perkongsian kita pada malam ni untuk bahagian terakhir surah Al-Muddathir. Jadi insya-Allah kali yang akan datang kita akan masuk surah Al-Qiyamah dan kita akan tengok pembahagian apa lagi. Tengok dia punya hubung kait tu kan. La yakhafuna al-akhirah. Lepas pada tu datang surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ni, kiamat, hari kiamat itu ialah gerbang kepada cerita akhirat tu. Sama ada kiamat kecil iaitu kematian ataupun kiamat yang besar iaitu hari kehancuran. Cuma kita akan tengok lagi.
pada perbahasan akan datang. Jadi selesai kita, insya-Allah kita akan terus kepada sesi soal jawab ataupun perkongsian ataupun apa-apa sajalah yang nak disampaikan daripada semua yang mendengar pada malam ni. Setakat itu saja, jadi saya serahkan balik untuk sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Silakan sahabat-sahabat, ada yang nak tanya Ustaz tak? Atau nak berkongsi dengan Ustaz? Ataupun nak pencerahan yang lebih lanjut dari Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, pemilihan Bashar sebagai lafaz untuk insan manusia, adakah just because dia sajak ataupun unsur balaghah ataupun ada yang lebih pada itu? Okey. Pemilihan perkataan Bashar. Ya, kita kadang-kadang kita boleh guna insan, nas, Ya. tetapi kat dalam sini dua, tiga kali dia sebut Bashar. Ya. Kalau kita tengok pemilihan perkataan dalam Al-Quran, pertama sekali kita kena setuju dulu, ianya pasti akan ada unsur-unsur yang mengeksklusifkan pemilihan itu. Dia tak akan dipilih kosong macam tu. Dia pasti akan ada sesuatu. Okey. Cuma kita nak pergi dari segi linguistiknya dulu. Okey. Al-insan mai pada perkataan nasiya, iaitu bermaksud lupa. Okay. Itu ialah salah satu dari ciri manusia, iaitu manusia ni dia mudah lupa, sering terlupa ataupun buat-buat lupa. Itu semua ciri manusia. Okay. Bila mana kita tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan menggunakan perkataan insan, contohnya paling kita boleh tengok ialah surah Al-Insan. Okay. Surah Al-Insan dia akan fokus tentang benda-benda yang selalu dilupakan ataupun dibuat-buat lupa oleh manusia. Jadi ayat tu akan lebih fokus menyebutkan tentang sifat keinsanian yang ada, insaniah yang ada pada manusia tu. Al-insaniyah disebut. Okey. Tapi bila mana disebut Bashar, Bashar mai pada perkataan Bishr yang bermaksud seronok, gembira. Ini pun sifat manusia sebab manusia memang suka dengan benda seronok. Manusia tak suka pada benda sedih. Yang namanya manusia dia mesti suka dengan benda seronok. Sebab tu disebut dengan Bashar. Bashar ialah seronok. Okay. Jadi ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Muddathir, Allah Ta'ala nak sebut ialah manusia dia tak takut akhirat. Kenapa? Terlebih seronok. Dia tertipu dengan penolong-penolong yang palsu. Kenapa? Penolong yang palsu menjanjikan keseronokan. Sebab tu kita tengok kelompok-kelompok yang sesat, dia akan create something yang happening, fun, apa semua kepada kita, sehingga kita rasa dia ni lah orang yang boleh tolong kita. Sebab dia selalu cerita benda seronok. Dia tak cerita benda yang menakutkan. Sebab Nabi Muhammad cerita benda menakutkan. Buat sikit salah, buat ni neraka, buat ni. Tengok kawan-kawan kita ahli kitab. Buat yang ni okey, boleh. Boleh je nak perang bulan haram, tapi kena ejah lah bulan haram tu akan ditukar pada bulan halal. Nanti masuk bulan halal kita haramkan bulan tu. Siapa yang ajar tu? Ahli kitab. Benda tu create something seronok pada diri dia. Kita tengok kelompok sesat kan. Contoh saya sebut umum, walaupun benda ni agak sensitif. Contoh kelompok Syiah yang ada di Malaysia baik ataupun yang tersebar di dunia. Apa yang menarik dia orang? Saya nak sebut sebab saya sekarang ni baru dapat satu paperwork ni nak kaji tentang populasi Syiah di Malaysia. Antara elemen penarikan ataupun elemen of attraction yang ada dalam Syiah ialah elemen mut'ah yang ada. Something fun, Bashar. Something benda yang suka seronok. Mana benda tu boleh, kalau mudah lah, maaf saya guna istilah ni, dia macam swing pasangan dia sebenarnya. Mut'ah tu. Tapi benda tu kena dengan nafsu. Sebab tu ayat-ayat yang menempelak nafsu, menempelak kita suka orang yang ada nama, kita suka dengan populariti, biasanya ayat tu akan memanggil manusia dengan Bashar. Tapi kalau berkaitan dengan apa yang kita lupa, apa yang kita kata apa selalu ambil mudah, dia akan panggil dengan insan. Sebab tu dalam apa juzuk yang ke-30, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau tak silap surah Al-Infitar kot. Tuhan sebut, wahai manusia yang selalu lupa,
apa yang menyebabkan kamu tertipu dengan baiknya Tuhan kamu. Sebab kita ni bila mana selalu dapat bantuan, akhirnya lupa. Tujuan diberi bantuan tu ialah untuk angkat potensi diri, bukan untuk menselesakan diri. Itu antara benda yang kita boleh tengok lah dari segi linguistik dia dulu. Okay. Dari segi pemilihan perkataan itu, masih lagi banyak kajian-kajian para ulama yang kita boleh tengok. Kenapa? Mungkin ada angle-angle lain yang saya kena cari dulu untuk kita nampak apakah munasabahnya pemilihan perkataan itu. Tapi saya boleh ambil angle linguistiknya yang tu lah dulu untuk bagi kita nampak Kalau kita kenapa. kalau kita kaitkan dengan perkataan Bashar juga sebagai kulit. Jadi sebab dia gunakan dia nak cerita pasal one specific neraka sakar Ya, yang akan menjilat dia punya target is kulit. ya. Maka can we say that the word pasha digunakan is because sakar yang digunakan. Kalau Ah, jahanam mungkin saya tengok adakah itu sebab dalam ayat yang tadi yang ke atas tu pun dia kata bashar sebagai kulit. ya, ya. Jadi untuk kesenambungannya Sinambungan ya. Okey. dia guna semua bashar kat situ. Ya. Ada Yang tu pun boleh jadi satu ada element juga. jinas kan Ah, ada perkataan dia ya. guna. Maybe itu pun salah satu daripada synchronize-nya topik yang ada dalam surah tu, ataupun apa efek yang akan kena, apa yang akan menerkam manusia, sebab memang neraka sakar ni dia akan fokus kepada mengazab kulit manusia. Sebab tu Bashari pun boleh disebut kerana manusia ni ialah organ paling besar yang ada pada tubuh dia ialah kulit. Memang organ tu yang paling besar sekali. Okay. Jadi selalu diperingatkan, wahai pemilik kulit yang paling banyak, kamu pasti akan terasa dengan azab yang akan kena. Sebab itu boleh jadi. Sebab saya memang pernah terbaca dalam satu perkongsian ataupun satu tulisan tentang kajian Al-Quran ni lah, tentang isu itu. Biasanya dipanggil juga manusia kerana uh, pengazab kepada manusia tu, neraka yang akan mengazab manusia itu ialah neraka yang akan memainkan peranan apa. Jadi kalau kita nak pakai elemen itu pun termasuk juga lah. Wallahu a'lam. Macam ada correlation-nya Allah gunakan perkataan tu. Ya, betul. Ya, silakan sahabat, ada lagi soalan? Ustaz, saya nak tanya, apabila kita baca Quran tanpa faham maknanya, adakah tu dipanggil tidak mengambil peringatan daripadanya, Ustaz? Okey. Membaca Baca je kan? baca saja tanpa ambil tahu. Tanpa tahu terjemah-terjemah. Dia ada beberapa situasi yang kita kena jelas dulu. Okay. Pertama, kalau kita memang kita punya tahap kita baca Quran tu ialah pada tahap yang kita tak boleh nak faham ayat tu kerana memang kita sangkut nak faham. Bukan kerana kita tak ada ruang nak faham, tapi memang kita pilih untuk tak nak faham. Maka itu termasuk daripada kata apa, benda yang taklah menggolongkan kita daripada kalangan orang yang berpaling. Okay. Tapi kalau kita dah ada ruang untuk faham, kita dah ada medium untuk faham, tapi kita pilih untuk tak nak faham, maka kita termasuklah dalam kategori itu. Tapi taklah sampai kategori yang macam diancam oleh yang sezaman dengan Nabi itu, tak. Tapi itu ialah benda-benda yang menyebabkan kita tidak berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Dia tidak menyebabkan kita dihumban terus kerana benda tu, tapi kalau kita continuously dan selesa dengan keadaan seperti itu bahaya. Itu menyebabkan kita boleh mendekatkan diri pada golongan itu. Kita go step by step untuk ke arah kelompok tu. Tapi kalau kita memang, contoh kita tiba-tiba tak baca Quran, lepas tu tak ada apa-apa medium yang boleh memahami kita dengan Quran. Telefon kita pun tak ada bateri. Biasanya kalau kita baca Quran, kita boleh tengok manalah telefon kita. Kita ada dekat masjid, dekat surau tu. Quran yang ada pun semua Quran tak ada terjemahan. Kita pun buka lah Quran. Sebab takat tu je yang kita boleh untuk interaksi dengan Quran. Kita pun baca. Kita baca pun macam termenung, tak faham. Itu ialah kadar yang terhalang. Tak apa. Tapi sekarang, kalau kita ada medium untuk faham. Sebab kita kena tahu, tuntutan awal Al-Quran itu ialah
memperhatikan makna dia. Tapi kalau kita tak mampu, tu tak apalah, tak termasuk dalam golongan berpaling. Tapi sekarang kita ada media untuk faham. Sebab bagi saya kita tengok keprihatinan para ulama pun daripada zaman dulu sampai ke sekarang, zaman Nabi sampai sekarang, para sahabat sendiri pun mereka lebih mementingkan pada pemerhatian faham. Sebab tu ada riwayat Ibnu Mas'ud kata kami tidak akan berganjak ke 10 surah, 10 ayat seterusnya sehingga kami memahami. Jadi kita tertuntut ataupun terikat bila mana kita baca Quran, kita nak yang tu. Kalau tak ada media betul, tak termasuk dalam kalangan orang yang berpaling. Tapi kalau kita baca Quran dalam keadaan kita pilih, media dah ada, kita tak nak, maka dibimbangi. Tidak pasti lagi tergolong. Dibimbangi termasuk dalam kalangan orang-orang yang berpaling. Contoh yang paling dekat baru ni, bila mana ada majlis tilawah hafazan antarabangsa yang buat di Malaysia tu, ada satu orang moderator, ni yang saya tengok lah, tegur sebahagian daripada pendengar-pendengar peserta tilawah tu, waktu bacaan Al-Quran itu dilantunkan, sibuk sambut dengan Allah, Allah, Allah. Sebab benda tu tak termasuk benda yang baik bagi tasing Al-Quran. Walaupun kita tengok di setengah-setengah video, ada qari-qari yang hebat, dia baca taranum tu sedap, orang menyambut di bawah tu lain macam. Sambutan orang tu tak termasuk daripada cara yang benar bagi tasing Al-Quran. Sedap tak ke mana pun kita tak akan tengok para sahabat buat macam tu. Baca Quran sedap tu dituntut. Tapi sambutan dengan cara seperti itu, dia macam mempersendakan Quran. Sebab tu ada satu orang moderator yang tegur. Saya tak ingat ustaz apa, tapi dia tu yang ada dalam forum perdana apa semua tu lah. Tak ingat apa nama. Ustaz Hariri ke apa tak cakap. Dia beberapa beradik dalam Jakir tu. Cuma itu antara benda yang bagus untuk menunjukkan cara kita berinteraksi dengan Quran yang paling beradab sekali. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Silakan. Senyap ya. Ustaz, saya nak balik kepada ayat 31 tu je Ustaz. Yang panjang sangat tu Ustaz. Kat ujung-ujung tu dia cerita pasal ahli neraka. Kemudian tu dia kat ujung-ujung sekali, dia mengapa dia Allah kata wa ma ya'lamu junuda rabbika tu ilahu. Apa konteks dia masuk dekat situ. Yang lain tu fahamlah apa ni, tapi suddenly kat situ pula tu. Macam yang last week, sebab saya tak dapat buka saya punya tu, saya terima kasihlah penjelasan mengenai kamar lain dengan subuh tu, very good. Tapi yang saya nak ni, mengapa yang bilangan junud suddenly benda tu datang? Okay. Kita tengok dulu, okey, ayat yang ke-31. Saya cuba tengok dalam mushaf ya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tidak ada yang menjadi penjaga neraka mereka para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidak dijadikan bilangan mereka itu sebagai satu fitnah kepada orang kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, untuk menjadi keyakinan kepada orang-orang yang diberi kitab. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan menambahkan iman pada orang-orang yang beriman. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, tidak berganjak ataupun ragu orang-orang yang diberi kitab dan juga orang beriman. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan berkata orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka, wal kafirun, orang kafir, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang diinginkan oleh Allah daripada perumpamaan ini. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, demikianlah Allah Taala menyesatkan orang yang dia kehendaki, dan demikianlah Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Okey. Konteks yang kita boleh nampak paling jelas sekali ialah pada potongan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui bilangan tentera-tentera Tuhan secara pasti melainkan dia.
junud itu kembali kepada ashaban nar illa malaika. Potongan itu. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Tuhan kata tidak menjadi penjaga neraka melainkan para malaikat. Jadi junud yang dimaksudkan itu tentera-tentera Tuhan yang akan membantu Allah Ta'ala. Membantu ni bukan maksud Tuhan tu lemah lah. Maknanya yang akan menampakkan lagi keagungan Tuhan itu, tentera-tentera yang akan menampakkan lagi kehebatan kerajaan Tuhan itu ialah para malaikat. Maknanya ianya ialah satu ayat nak beri maklum kepada golongan yang mempersendakan malaikat. Sebab ayat yang ke-31 ni ialah ayat untuk menemplak beberapa orang tokoh besar dalam kalangan musyrikin Mekah. Yang pertama ialah Abu Jahal, yang kedua Al-Walid bin Mughirah, sebahagian riwayat masukkan sekali Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni ialah ayah kepada Amru bin Al-As. Tiga-tiga orang ni ialah kepala yang betul-betul hari-hari memikirkan cara nak mempersendakan Islam. Antara benda yang diorang akan persenda ialah tentang kedudukan malaikat. Kita kena tahu, Allah Ta'ala sebut yang menjaga neraka ialah malaikat. Malaikat yang gerun, yang menggerunkan. Di sisi masyarakat Arab Jahiliah, malaikat ialah bersifat feminim, perempuan. Sebab malaikah ta marbutah tu ialah alamat kepada feminimnya perkataan dalam bahasa Arab. Tapi itu tak terpakai untuk malaikat. Malaikat dia tak ada jantina. Tak ada jantina. Okay. Jadi mereka ni telah downgrade malaikat dengan mengatakan malaikat itu ialah anak perempuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Pada ayat yang ke-31 Allah Ta'ala upgrade malaikat itu bertaraf tentera. Sebab tidak dijadikan satu makhluk itu sebagai position tentera, melainkan makhluk itu gagah dan kuat. Di sisi masyarakat Arab, semua benda yang ada unsur feminim, unsur keperempuanan ialah lemah. Jadi Allah Ta'ala sebut, malaikat yang kamu nampak anak perempuan itu, yang ada sifat keperempuanan, mereka ialah tentera hakikatnya. Maksudnya tentera itu ialah kuat. Jadi penutup bagi ayat 31 ni, Allah Ta'ala nak counter balik kesilapan, kefahaman yang ada dalam masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu, malaikat ialah membawa sifat feminim, bukan sifat maskulin. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu, malaikat tidak boleh digolongkan dalam dua kategori itu. Malaikat tidak membawa unsur-unsur itu. Malaikat ialah tentera Tuhan. Malaikat ialah tentera. Jadi Allah Ta'ala jadikan benda tu dia macam tak terbuka habis. Misteri di sebalik malaikat. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, tidak ada yang mengetahui sebenarnya tentera aku ni siapa. Itu antara sebabnya lah yang saya boleh clearkan sini. Sebab tu didatangkan ayat tu dekat-dekat penutup kepada ayat 31 ialah sebab nak balas balik kepada pembukaan ayat 31. Wallahu a'lam. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, maknanya junud tu menunjukkan refer kepada malaikat lah. Okey, Ya, refer pada malaikat. okey. Thank you. Okey. Ada lagi Ustaz soalan? nak tanya satu Ha, lagi. Ustaz nak silakan. tanya, agak-agak kenapa Allah tak mengilhamkan kepada Nabi itu supaya menulis segala peringatan-peringatan Al-Quran tu Ustaz? Dan kemudian baru tu khalifah lain yang tuliskan. Kenapa Ustaz? Okey. Sebab tidak dijadikan Nabi ini menulis, sebab nak tunjuk kemukjizatan Al-Quran dan nak tunjuk betapa Allah Ta'ala yang menjaga agama dari salah ni. Sebab kalau Nabi tu dia menulis, maka orang akan sebut agama ini ada kemungkinan tinggi ianya direka dan diprogramkan. Kebolehan membaca dan menulis itu menyebabkan agama itu akan ada ruang untuk ditohmah kalau ianya dimulai oleh wakil Tuhan yang awal. Tapi kalau dibuat oleh orang yang ikut wakil Tuhan, dia tak akan jadi tohmahan. Dia tak akan nampak benda tu direka, dikhayalkan, diimagine sebelum bercakap, tak. Jadi Nabi tak pandai menulis, tak pandai membaca, ianya ialah sebuah nilai tambah kepada seorang Rasul untuk tunjukkan dia tu ialah exactly pihak yang sah menjadi wakil Tuhan. Jadi sebab tu dia datang kemudian. Yang boleh menulis, yang boleh membaca ni ialah daripada kalangan sahabat yang buat usaha tu. Nabi tidak dijadikan cenderung pada benda tu sebab nak tunjuk inilah wakil Tuhan. Inilah wakil Tuhan. Jadi Tuhan ni dia tak perlu untuk
memenatkan risalah itu dengan wakil dia kena buat kerja. Itu salah satu daripada jawapan yang disebut oleh sebahagian ulama lah. Saya cuma sampaikan bagi Allah. Tapi ada sahabat-sahabat yang tulis-tulis kat kulit-kulit kayu semua tu kan Ustaz? Sahabat yang tulis tak ada isu. Tapi Nabi tak tulis. Tapi masa Nabi hidup lah, dia orang ada tulis jugalah kan. Dia orang ada tulis tapi Nabi Nabi tak suruh pun ke apa? Nabi tak suruh. Bahkan ada larangan pun tulis beberapa serta-serta ayat tu sebab bimbang percampuran dan juga tomahan-tomahan itulah. Ustaz, tadi Ustaz mention pasal Syiah. Ya. Nak tanya sikit lah pasal Syiah ni sikit. Macam mana kita, dia orang ni, sebab bila kita tengok dia memang dia tunjukkan dia punya, bila dekat Mekah pun, bila orang semayang dia tak ikut semayang. Jadi macam mana kita masih lagi tolerate dia? Dia tu Islam ke? Okey. Dia untuk isu Syiah ni ada beberapa tahapan yang kita kena letak. Pertama ialah Syiah daripada kalangan rakyat biasa. Sebab kita kena tahu dominan Syiah yang ada kekuatan ialah di Iran dan Iraq. Tapi yang paling top di dunia ialah Iran. Walaupun Syiah paling ramai populasi ialah di India dan Pakistan. Ini ialah dua negara yang paling ramai Syiah di dunia. Tapi negara yang tempat yang perform by government ialah Iran lah. Okay. Yang datang buat umrah apa semua tu daripada orang-orang Iran, kita kategorikan mereka ialah Syiah yang dah lahir daripada kecil lagi dengan kebiasaan itu. Dan dia orang memang akan tunjukkan, bahkan kalau kita pergi di Masjid Nabawi pun, dia orang tak akan masuk melalui pintu yang ada tulis Bab Umar, pintu Umar Al-Khattab. Bahkan saya pernah tengok dia orang meludah. Sebab mereka telah didoktrin daripada kecil lagi. Okay. Antara sebab dia orang dibenarkan untuk datang berziarah, ini ialah isu diplomatik punya government lah. Isu government. Saya dah pernah tanya kepada beberapa orang tokoh di sana sini, kenapa kerajaan Arab Saudi membenarkan? Sebab isunya terpaksa mengambil mudarat yang lebih kecil lagi berbanding mudarat yang besar. Okay. Sebahagian besar para ulama kontemporari pun, kalau kita tengok hatta Dr. Yusuf Al-Qaradawi apa semua, mereka dari segi percakapan mereka cuba mengisyaratkan Syiah ini memang totally berbeza. Mereka ialah firqah yang maksudnya kumpulan yang menisbahkan diri sebagai Islam, tapi kontennya bukan lagi Islam. Sebab tu ada sebahagian ulama menjadikan mereka bukan Islam. Tapi atas dasar diplomatik dan mata-mata orang yang tak faham tentang Islam, melihat Islam dengan cara yang lebih teruk lagi, dari diplomatik juga diputuskan. Still ada. Sebab tu negara kita pun ada hubungan baik dengan Syiah apa semua. Bahkan benda tu memang berlaku pun. Tapi orang kata apa, untuk mengelak propaganda non-Muslim, atas dasar dakwah kepada non-Muslim tu lah, yang saya dapat penerangan tu lah. Sebab kalau tengok, kalau macam media-media kan, media barat, hatta filem-filem macam filem, terutama yang paling banyak sekali bawa propaganda inilah filem-filem Bollywood. Bila mana dia nak gambarkan Islam, dia mesti akan fokus kepada Syiah. Dia tak fokus kepada kebiasaan Sunni buat. Jadi caranya kita tak boleh nak nampakkan ataupun nak jadikan Syiah nak pukul rata semua dia sebagai orang yang terkeluar pada Islam, murtad dengan sebab dia bukan lagi pengamal Islam yang baik. Sebab kita kena tahu, para ulama macam yang saya baca dalam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia sebut orang Syiah yang membesar dengan Syiah, contohnya orang tua di Iran, budak-budak di Iran, perempuan lelaki di sana, mereka ialah ahli bid'ah yang sesat. Tapi pemimpin-pemimpin dia, ahli agama dia, ini termasuk daripada orang yang dah terkeluar daripada Islam. Sebab dia dah menafikan segala benda, usul-usul agama. Jadi ada dua, supaya kita tidak jadi prejudis lah pada kelompok ni. Yang datang tu tak tahu apa hakikatnya. Sebab dia orang dah dibesarkan, keluar pada perut mak je dah maki sahabat. Dia orang tak tahu apa. Sebab tu kalau tengok hatta macam di Malaysia kita ni pun, ni yang dapatan baru 2-3 bulan ni baru, kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang belajar di IPTA di Malaysia ni, daripada pelbagai bidang, bukan hanya bidang agama, bidang apa, bidang sains apa sekali pun, pemuda-pemuda Iran lah, orang muda daripada Iran yang belajar di IPTA di Malaysia. Biasanya mereka kebanyakan, lebih 70%,
mereka convert kepada agama lain. Cuma di Malaysia ni dia punya movement dia orang jarang je join Sunni. Dia orang biasanya akan convert kepada Syiah, convert kepada Kristian ataupun jadi atheist. Sebab dia orang sendiri pun dah rasa lemah dengan pengamalan itu. Maknanya dia orang kurang kepercayaan pada benda tu. Cuma saya nak sebutnya antara sebab kita nampak macam norma tu diplomatik punya problem tu. Bukan diplomatik punya isu, bukan kerana kita nak kata dia Islam, tapi kerana nak melihat pada mudarat-mudarat yang lebih besar lagi akan berlaku sekiranya kita buat separation secara jelas-jelas. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, Ustaz. sebab saya tanya ni Ustaz kan. Ya. Sebab saya tengok Syiah ni dia very aktif daripada segi maklumat, information, distribution of information mengenai Islam. Jadi saya baca website di mana convert yang reverts yang daripada luar-luar negeri, dia akan dia kata bila dia orang study antara Sunni dan Syiah, dia rasa that they are more attracted to Syiah. Jadi this is dangerous kan. Yang ini saya rasa sebab kebanyakan kalau kita tak berhati-hati, kebanyakan website mengenai Islam actually controlled by the Syiah tau. Ya. Bila kita tengok dia orang punya cara jawapan baru kita perasan oh ini lain. Ya. Jadi ini yang saya rasa risau sebab bila orang-orang yang masuk Islam dia akan cuba baca information from the internet, Ya. and most of the kebanyakan ni dia run balik boleh Syiah. Ya. Jadi itu kita dapat. Saya baca 2-3 lepas convert daripada Australia. Dia kata bila dia study, dia kata apa ni dia rasa attracted to Syiah. Ya. Jadi itulah. Itu yang kita dangerous. Memang hakikatnya Syiah ni dia ada satu benda yang kita kira sebagai jarum dia yang paling licik sekali ialah dia punya kata apa taqiyah dia tu, kepura-puraan. Termasuklah dalam website dia. Sebab tu kita tengok di Malaysia ni dia ada orang-orang dia yang orang Melayu kita lah yang masuk melalui elemen penulisan novel apa semua. Berapa ramai orang yang maaf saya sebut secara direct lah, mungkin tuan-tuan kenal ataupun macam Faisal Tehrani daripada UKM. Dia punya penulisan dia menangkap perasaan pemuda-pemuda yang membaca novel-novel dia ataupun cerita-cerita dia. Ini memang elemen yang memang ada pada Syiah yang menjadi nilai yang paling besar untuk orang agama lain melihat. Talatuf. Talatuf maksudnya kelembutan. Tapi kelembutan yang palsu di situ. Memang Syiah terkenal dengan kepura-puraan dan diorang memang kata apa fully generate lah. Sebab kami ni duk buat kajian tentang Syiah ni bukan kata orang yang non-Muslim lagi tertipu dengan Syiah. Yang dah Sunni ni pun berapa ramai tertipu dengan Syiah. Bahkan yang terbaru kami dapat maklumat, ada satu kerajaan di Malaysia, kerajaan negeri di Malaysia telah buat hubungan baik dengan Syiah kerana tertipu mereka ni daripada kalangan penghafal Quran yang terbaik tu. Kalau saya sebut negeri tu tahu-tahulah negeri mana, tapi saya nak sebutnya ialah benda ni sangat licik dan dah ada usaha untuk menyedarkan beberapa pucuk pimpinan negeri itu, tapi masih lagi belum blind lagi lah. Tapi nak sebutnya benda tu sangat licik. Keadaan tu sangat licik. Tapi Ustaz, dah ada website, saya pernah terjumpa satu. Ya. Dia kata Islam, Syiah is true Islam. I takut Ya. budak-budak anak-anak kita ni takut tersadung benda gitu. Ya, Susah betul. juga tu kalau boleh bendung memang baguslah. Ya, setakat ni memang kata apa banyak kajian sebenarnya. Kalau saya boleh sebutlah isu Syiah, saya rasa kita punya grup ni agak close sikit untuk saya kongsikan. Isu Syiah di Malaysia, kalau tengok fatwa Syiah di Malaysia dah jelas, Syiah adalah ajaran yang menyeleweng. Tapi kita tak boleh nak kawal semua dia punya penyebaran dia tu. Apa yang kita boleh tengok study dalam isu GISB dengan Syiah, sebenarnya Syiah dia lagi licik daripada tu lagi. Dan di Malaysia ni antara halangan dia ialah macam kami penyelidik macam saya yang buat ni secara unofficial ni, ialah pertama isu mutaah dia memang menjadi minat paling besar lah. Orang nak attract, orang nak masuk, nampak macam terbuka.
Yang kedua ialah keterlibatan orang-orang yang ada kedudukan politik yang besar di negara kita ni yang menjadi penghalang kepada benda tu. Sebab saya tak boleh sebut semualah. Cuma saya nak sebutnya ialah setiap kali kami hantar apa-apa saja dapatan daripada kajian, pasti akan di-reject dan dibenarkan oleh satu lorong ini. Saya tak nak sebut lorong apa. Tapi lorong ni, kalau tuan-tuan tahu, dia sangat mengecewakan lah. Kita rasa macam, inilah realiti negara aku sekarang. Cuma nak sebutnya ialah, keadaan itu yang menyebabkan benda tu makin semarak masuk. Dan kita dah pernah sebut dekat MC lagi pun, maknanya Ministeri Komunikasi tentang kewujudan lamawet-lamawet ini dah angkat pun, dah buat kajian secara terbuka, tapi masih lagi ada. Maknanya yang kacaunya, paling banyaknya membendung ajaran sesat ni lah adanya campur tangan orang politik lah secara umum. Maaf lah kalau ada orang politik, tapi saya sebutnya ialah kebanyakan isu di Malaysia ni nak membendung ajaran sesat, nak menzahirkan kesesatan satu benda ialah penghalang paling besar ialah isu politik hakikatnya. Kita tahu, memang kita sedar pun lama web tu memang wujud. Dah di trace beberapa. Dan memang sebaran-sebaran tu berlaku kerana tak dapat ditutup. Ada orang tahu, ada orang sedar tapi tak dapat ditutup. Wallahualam. Tapi yang membahayakan dia sudah melinap kepada universiti-universiti. Itu yang Ya. takutnya tu Ya. sebab di situlah tempat kita punya anak-anak yang ada otak. Jadi bila dia orang dah ambil, jadi dulu dia contain lagi. Ya. Sekarang ni saya dengar lah, saya dah lama dah keluar, tapi saya dengar banyak makin banyak keterlibatan yang masuk dalam institusi tinggi. Ya. Dan diorang makin bersemarak sebab pensyarah-pensyarah pun menjadi mereka. Ya. Jadi itu yang sebab tu kalau tidak dibendung, saya takut benda ini akan berluas-luasa lah. Ya. Tapi Memang saya untuk terperanjat juga bila peringkat. Ustaz kata Ya. politik memainkan peranan. Saya tak perasan pula tu. Ya. Okey. Tapi Harapkan Ustaz teruskanlah. setakat apa dia? Teruskanlah Ustaz untuk Ya. mengkaji dan Kalau peringkat kajian benda tu memang dah buat. Kami dah rasanya kajian tentang Syiah ni dah belah-belah tahun dah. Rasanya kajian tentang Syiah lebih tua berbanding kajian tentang Al-Arqam hakikatnya dan juga GISB sekarang. Itu lebih lama sebab dia bermulanya bibit-bibit Syiah, orang Melayu minat dengan Syiah ni ialah bermula jatuhnya kerajaan Shah Iran pada revolusi Iran sekitar tahun 80-an ataupun 70-an dulu lah. Waktu tu kalau tengok ada certain orang-orang politik. Sebab saya sebut ni lah dapatan yang saya duk tengok go terus ialah antara sebab masuknya elemen Syiah ke Malaysia ialah melalui parti politik jugalah. Dan ada setengah-setengah parti tertentu yang telah menjadikan gambar-gambar tokoh-tokoh Syiah tu berada dalam pejabat-pejabat parti dia orang. Itu dulu, itu lama. Cuma nak katanya antara sebab benda tu boleh masuk dan diterima dan menyerap masuk ke dalam universiti IPT pun kerana movement daripada penerimaan revolusi itu. Jadi memang tu agak sukar dibendung. Untuk peringkat perleh kita setakat ni agak progresif, tapi kita memang bersedia untuk kongsi dapatan tu kepada mana-mana jabatan agama lain lah. Cuma nak sebutnya dia bergantung lah. Banyak isu juga, banyak stage yang perlu ditempuh, banyak isu dalaman yang perlu dihadap untuk menzahirkan kepada masyarakat gerak kerja tu sangat bahaya. Saya tahu kebimbangan tu ada, tapi takat yang kita boleh cakap takat tu lah. Cuma last sekali bermohon kepada Allah Ta'ala je lah. Apa saja yang kita boleh buat. Tapi kajian dah dibuat, apa semua dah dibuat. Memang sangat dahsyat dan dia orang sedang upgrade benda tu. Syiah sedang upgrade dia orang punya penyebaran tu. Wallahualam. Ustaz, satu boleh lagi. tak bagi panduan Ustaz? Macam mana kalau kita nak tengok anak-anak universiti kita tu terlibat dengan Syiah Ustaz? Okey. Sekarang ni kau tengok keterlibatan dengan Syiah dia bukan lagi melalui elemen pakaian serba hitam. Dan mutaah pun dia tak lagi menjadi fokus besar. IPTA apa semua ni pun. Mutaah ni dah sebab mutaah mungkin maybe kerana peningkatan HIV yang tinggi jadi dia orang dah slow. Dia orang tak rasa movement tu paling terbaik. Okay. Biasanya dia orang akan masuk pertama sekali
dia akan masuk melalui selalu bercakap tentang ahli keluarga Nabi ni. Angkat kecintaan pada Ahlul Bait. Itu elemen paling jelas sekali yang akan mula-mula terkena pada satu orang. Okay. Yang kedua ialah bila mana dia akan pergi kepada isu-isu penyamarataan hak. Sebab Syiah menggunakan kaedah itu sekarang. Kenapa orang ni macam ni? Kenapa dipertikaikan? Kita kan bercakap atas dasar dia akan serang di situ. Sebab dia orang pun study perlembagaan Malaysia ni nak masuk ke mana. Cuma biasanya lah bibit awal saya tengok pemuda-pemuda ni dia akan pergi kepada mencintai Ahlul Bait, kita kena hormat Ahlul Bait tu semua. Dia akan guna perkataan, dia takkan guna perkataan-perkataan lain. Biasanya dia akan guna elemen tu. Bila mana kita nampak satu orang tu banyak bercakap benda tu ataupun banyak sebut benda tu, kita dah dapat trace dia sudah kena bibit-bibit Syiah tu, walaupun tak secara mendalam. Banyak guna perkataan Ahlul Bait tu. Jadi kita kena hati-hati sebab Syiah menggunakan platform-platform yang berbeza-beza untuk mendapat pengaruh dia di kalangan orang muda. Dan elemen yang paling besar sekali ialah memperjuangkan hak dan keadilan kepada keluarga Nabi, ahli keluarga Nabi. Tapi ianya benda yang ada maksud yang tersembunyi di belakang. Dan satu lagi ialah isu kesamarataan tu lah. Biasanya dia akan cakap humanity. Sekarang ni antara benda yang juga digunakan oleh kelompok Syiah ialah isu Palestin pun sekali. Sebab kita pun tahu Syiah pun ada mainan di belakang isu Palestin tu. Jadi tapi Ahlul Bait lah yang paling obvious sekali. Yang lain-lain tu mungkin tak boleh nak trace secara tu lagi. Biasanya bila mana kita nampak anak kita mula duk minat dengan dia macam tu semua, jadi kita kena buat something movement lah untuk clearkan sebenarnya apa pendirian dia. Ahlul Bait tu Ahlul Bait mana yang dia maksudkan. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi kan yang saya tengok ini pengalaman di UPM lah. Student yang dari Iran ni, satu, I think attractiveness, satu yang Ustaz cakap tadi muta'ah tu kan. Tapi ada perkara lain, misalnya dia orang ni dia cerita, dia kata kalau you musafir, jadi puasa tak payah, solat tak payah. Dia datang belajar 3 tahun. Dalam masa 3 tahun ni dia kata dia tak puasa sebab dia kata dia musafir. So that seems attractive to setengah daripada pelajar kita kan. Sama dengan solat. Dia kata musafir jadi dia boleh dia tak pergi masjid pun tak apa. Itu some of the other element lah. Satu lagi, mereka ni they are very smart. Bercakap pandai, memang buat kajian pun dia very compared to kita punya dalam kelas. Memang kalau kita kita ajak bincang ni, mereka memang very well eloquent semua, memang selalu akan berdebat dalam kelas. So those are some of the ciri-ciri mereka yang student lain tertarik dan sebagainya. And the girls of course memang cantik. Lepas tu dia tak pakai macam Ustaz kata dulu pakai hitam kan. Now no more hitam. Sampai kawan saya dia kata aku pergi kelas, dia kata nak tengok tak berani nak tengok bawah dia tu sebab student ni pakaian dia terlampau menjolok mata kan. So I think a lot of things yang elemen yang mereka bawa ni menyebabkan remaja kita, sebab some of kita punya remaja ni bila pergi universiti lah baru dia first time dia pergi ke datang ke tempat yang kalau dia duduk kampung kan. Jadi dia tengok benda ni is a very culture shock untuk dia. So a few things lah yang saya observe di UPM lah. Tapi sekarang tak ramai lah sangat. Dulu memang kami kita ada supervise memang a few Iranian student lah, but they are very very smart. Yang tu saya boleh cakap. Isu ibadah yang ringan tu juga antara attractive point dia orang lah, iaitu salat dan juga puasa. Memang sebenarnya semua ajaran sesat yang berkembang di Malaysia dia akan fokus kepada nafsu, sama ada muta'ah
ataupun swing pasangan, hatta kepada isu liwat pun akan ada sekali. Dan yang kedua ialah keringanan dalam ibadah. Tak perlu salat sampai 5 waktu, tak perlu salat macam orang lain duk buat, tak perlu puasa semua. Dua benda ni memang cukup kena dengan nafsu orang-orang yang memang still question tentang agama tu berat bagi diri dia. Jadi itu yang attractive point. Dan yang isu muka penampilan tu, itu juga antara benda lah kelemahan memang saya dapat trace daripada dulu lagi. Biasanya kalau pembawa ajaran sesat ni, plus dia handsome, daripada bangsa yang elok, rupa paras dia apa semua, memang orang Melayu kita ada kelemahan sikit pada bab tu. Memang nampak macam okay, dia nampak macam kemas. Memang orang Parsi ni orang yang wajah dia agak lebih menarik lah. Sebab tu kalau kau tengok yang datang baru ni kan, yang datang Malaysia yang mengaku keturunan Nabi tu daripada Morocco tu, apa poin yang kita boleh nampak? Walaupun kerajaan Morocco telah mengisytiharkan dia tidak ada nasab keturunan Nabi pun, sebabnya ialah kehandsoman dia yang menjadi problem, yang menjadi tarikan dia tu. Itu kelemahan masyarakat kita. Kita memang lemah. Sebab tu apa saja elemen hedonism dibawa oleh orang yang daripada kelompok yang mukanya agak baik macam K-pop ke. K-pop ada missionary punya Christian agenda di belakang. Ini ialah kelemahan. Sebab tu ini antara benda jugalah yang kita kena sedar supaya tidak menilai manusia daripada rupa paras semata-mata. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa dah 10.40 ni. Rasa kita berhenti je lah di sini. Kita tutup kuliah kita malam ni, Ustaz. Ya, Dengan tasbih kepada. Terima kasih semua. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih.